Seterusnya Yang Berhormat Kepong, 5 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas dalam RUU Akta Kawalan Bekalan Pindaan 2021 ini. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali, saya menganggap seiring dengan peredaran zaman yang serba maju ini, masalah sistem pasaran dan perdagangan di Malaysia sepatutnya diserahkan kepada kuasa pasaran, market forces dengan izin. Dan juga mekanisme pasaran haruslah ditentukan menerusi fakta penawaran dan permintaan, supply and demand dengan izin. Konsep pasaran bebas serta berdaya saing perlu diamalkan bagi membentuk pasaran yang kompetitif dan sihat, tanpa campur tangan kerajaan yang meletakkan pelbagai syarat bagi mengawal pasaran semasa. Current market dengan izin. Ini bagi melindungi rakyat kerana ia akan memastikan produk dan perkhidmatan dapat ditawarkan dengan harga yang berpatutan, berkualiti serta mempunyai banyak pilihan. Kerajaan tidak sepatutnya berperanan seperti pihak yang menjalankan perniagaan dengan menentukan harga pasaran semasa. Sebaliknya, peranan utama kerajaan adalah melindungi hak rakyat bagi mengekalkan kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Akta ini telah wujud sejak 1961 dan agak tidak relevan bagi masa kini. Oleh itu, saya secara dasarnya tidak bersetuju dengan Akta Kawalan Bekalan 1961 ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada RUU ini di pindaan Seksyen 10, iaitu bagi memperluaskan kuasa tangkapan kepada pegawai bekalan untuk menangkap tanpa waran ke atas orang yang dipercayai dengan munasabah telah melakukan atau cuba untuk melakukan kesalahan di bawah akta ini. Saya tidak setuju atas dua perkara tersebut, iaitu pertama, memperluaskan kuasa kepada pegawai dan kedua, memberi kuasa tangkapan tanpa waran. Seperti yang umum ketahui, sudah kerap kali dan sering berlaku apabila kuasa tangkapan tanpa waran diberikan kepada pegawai, jenayah kes rasuah akan meningkat. Ini kerana terdapat segelintir pegawai akan menggunakan kuasa tangkapan tanpa waran untuk tujuan dan niat tidak baik. Ia sekaligus boleh mencalahkan imej dan integriti pegawai bekalan. Sebelum pindaan seksyen ini, wang rasuah untuk suspek dilepaskan daripada tangkapan pegawai, mungkin dalam lingkungan RM2,000. Selepas pindaan akta seksyen ini, wang rasuah tersebut pasti akan naik, kemungkinan sehingga RM10,000 atau lebih. Kerana ada pegawai yang jahat mengambil peluang untuk buat ancaman menangkap orang tanpa waran. Seterusnya, saya merujuk kepada tambahan seksyen baru, iaitu pengenalan seksyen 12A yang bertujuan memberikan pegawai bekalan kuasa untuk menjual barang kawalan disita yang sifatnya mudah rosak, terbakar atau melibatkan penjagaan dengan kos tinggi. Saya bersetuju dengan penambahan seksyen tersebut, namun dengan syarat segala urusan dan proses penjualan tersebut haruslah disaksikan oleh orang-orang tertentu yang boleh dipercayai seperti wakil rakyat, magistrat, imam masjid, pemimpin agama, guru besar atau pegawai-pegawai kanan kerajaan di daerah tersebut. Ini bagi memastikan terdapat ketelusan dalam segala proses penjualan tersebut agar tidak menjadi pertikaian oleh orang awam serta menjadi contoh terbaik integriti dan accountability dalam perkhidmatan awam. Untuk tambahan pengenalan Seksyen 12B pula, iaitu bagi mengecualikan tuntutan terhadap kerajaan oleh mana-mana pihak berkenaan dengan barang yang disita, melainkan jika penyitaan itu dibuat tanpa sebab munasabah. Saya tidak bersetuju dan membantah tambahan seksyen tersebut. Ini kerana saya melihat dengan adanya seksyen tersebut, ia sama seperti menhadkan fungsi dan bidang kuasa Mahkamah Hakiman di Malaysia. Pemilik barang-barang yang disita sepatutnya harus diberi peluang bagi mengemukakan tuntutan di mahkamah. Sekiranya terdapat salah tuduh oleh pihak kerajaan, mangsa tidak dapat menuntut keadilan di mahkamah jika tambahan Seksyen 12B ini diluluskan. Oleh yang demikian, saya meminta agar Seksyen 12B ini dibatalkan dan memulangkan kembali
kaedah tuntutan keadilan kepada mahkamah. Kerajaan seharusnya mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap sistem kehakiman Malaysia dan bukan sebaliknya dengan memperkenalkan Seksyen 12B baru ini. Kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap sistem dan badan kehakiman di Malaysia sepatutnya diperkukuhkan oleh kerajaan dan bukan dihadkan oleh kerajaan. Akhir sekali, saya ingin meminta agar pihak kerajaan dapat menimbang semula pengubaran Akta Kawalan Bekalan 1961 ini dan mengkaji semula sama ada akta tersebut masih relevan untuk digunakan pakai bagi mencapai kestabilan pasaran dan ekonomi seperti mana yang dinikmati di negara-negara maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tebrau.